الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم زرنا علما وارزقنا فهما. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردده إلي عند حاجتي إليه. وبعد إن شاء الله kita beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah SWT. Yang dihormati ahli jawatan kuasa masjid, mukim, menundang hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Pada pagi ini alhamdulillah Allah SWT masih lagi panjangkan umur kita, dapat kita hadir ke rumah Allah SWT. Alhamdulillah. Dan kita berazam untuk kita gunakan sakibaki umur yang masih diperuntukkan oleh Allah SWT kepada kita ini dengan sebaik-baiknya, insya-Allah. Tuan-tuan semua, pada pagi ini insya-Allah kita akan mempelajari surah Al-Qari'ah, surah yang ke-101 daripada 114 surah, diturunkan di Mekah, yang mengandungi 11 ayat. Al-Qari'ah maknanya menggemparkan, hari yang menggemparkan. Al-Qari'ah ni maknanya kiamat lah, cerita pasal kiamat. Di dalam Al-Quranul Karim, selain daripada nama Al-Qari'ah, surah Al-Qari'ah, ada lagi surah-surah lain yang menceritakan berkaitan dengan hari kiamat, keadaan suasana kiamat ini. Di antaranya surah Al-Haqqah, As-Sakhah, Al-Waqi'ah, Al-Ghashiyah, At-Tammah. Jadi tuan-tuan semua, surah ini surah yang menceritakan keadaan manusia bila mana manusia ini menghadapi suasana kedahsyatan hari kiamat. Jadi bagaimana keadaan kiamat itu apabila ianya terjadi, suasana, dan selepas daripada kiamat itu bagaimana keadaan manusia. Alhamdulillah, keadaan manusia bila bangkit di negeri akhirat, apa yang mereka perlu dan apa permasalahan yang mereka hadapi sekiranya mereka tidak mengikut perintah Allah SWT ketika berada di atas muka dunia ini. Dalam kitab tafsir Baydawi disebutkan, sesiapa yang membaca surah Al-Qari'ah, siapa yang sentiasa baca surah Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah sampai habis, Allah SWT akan memberatkan timbangan amalan dia. Timbangan amalan kita ni, kalaulah Allah SWT baginya berat, sebab dalam cerita ni, dalam cerita surah Al-Qari'ah ni ada disebut, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Itu dia ceritanya. Adapun mereka yang berat timbangan amalan solehnya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka mereka berada dalam keadaan radiyah, senang lenang. Jadi sempena dalam cerita dalam surah Al-Qari'ah ni ada ayat ni yang menceritakan siapa dia, apa ni amalan dia ni bila ditimbang di akhirat, berat amalan soleh dia, maka dia berada dalam zul selesa.
iaitu syurga Allah SWT. Maka bersempena ada ayat ini, maka siapa yang membaca surah Al-Qari'ah ini lebih daripada orang lain baca, maka maknanya dia baca banyak kali dia baca, nescaya Allah SWT akan beratkan timbangan kebaikan dia pada hari kiamat. Dan sekiranya insya-Allah disebut dalam kitab Tafsir Baydawi juga, siapa yang membaca dengan bilangan yang banyak disembuhkan daripada penyakit. Dan juga siapa yang sentiasa beramal dengan surah Al-Qari'ah ini dengan bilangan yang banyak juga, tidak disebut berapa, tetapi bilangan itu banyak, insya-Allah rezekinya akan melimpah ruah. Ini di antara fadilat membaca, kelebihan membaca surah Al-Qari'ah. Dan surah Al-Qari'ah ni dia tidak ada asbabun nuzul sebagaimana beberapa surah yang kita telah mempelajarinya. InsyaAllah seperti biasa kita akan membaca surah Al-Qari'ah. Surah yang diturunkan di Mekah, kita panggil surah Makkiyah, mempunyai 11 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم. Selepas daripada basmalah, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Qari'ah. Sempena nama Al-Qari'ah diambil daripada ayat yang pertama, Al-Qari'ah. Al-Qari'ah maknanya hari yang menggemparkan. Manusia ni bila berlaku suasana kiamat ini, maka pada hari itu manusia ni rasa terkejut. Sebab apa terkejut? Suasananya manusia, Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang keempat, suasana manusia terkejut kerana langit runtuh, tercabutnya pasak-pasak bumi, gunung ganang, bukit-bukit ni tercabut. Dan bumi ni zilzal, idza zulzilatil ardu zilzalaha, surah Al-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, bila mana bumi ini Allah Ta'ala goncangkan bumi. Suasana berlaku kiamat ni, bumi ni bergoncang. Kita tengok cerita di Palu, video-video yang kita tengok dalam YouTube, Facebook,
kita tengok mereka yang sempat ambil gambar, ada video kamera dalam keretanya, kita tengok CCTV-nya, suasana berlaku di Palu tu baru berapa skala Richter baru tu berkalinya lebih kurang 6.87 baru tu. Skala Richter ni tak ada skala Richter dah, tak ada ukuran dah, sebab bumi ni bergoncang. Tu pun kita tengok cerita di Palu, kita tengok di Palu, kita tengok di Jepun, gegaran dah. Manusia dah bengong dah, nak pergi kat ni tak kena, nak pergi kat ni tak kena. Hamba pernah kejadian di Mesir. Ketika tu hamba berada dalam rumah hamba masa tu di tingkat 4 ni, kita rasa tu, ingat ke kepala kita pening, tengok lapu gato ni, apa ni, goyeh lapu goyeh. Kepala aku pening kau, lapu goyeh sungguh. Nah, tengok lapu goyeh ni, tengok bangunan duduk gitu. Kata betul mata kita kau, perasaan kau, betul sungguh kau tengok bunyi suara arak ni duduk nepik. Bila buka pintu kita nak turun bawah, rupanya arak naik, kita nak turun, dia nak naik, bertembung. Arak kata aku nak naik atas sutuh. Kalau tikak tu lapar, maka dia duduk atas tikak lapar. Rumah tu lapar, mana dia duduk atas lapar tu, atas sekali. Kita walaupun tikak tu pak kau, tikak lapar kau, kita nak turun bawah sekali. Jadi tawakal kita dengan tawakal dia tu lain. Tawakal dia kata baik duduk lapar, baik duduk atas. Kalau duduk atas, kalau jatuh duduk atas sekali, selamatlah juganya duduk atas sekali, tak ranak. Tu dia kata. Kita kata tak, kita kata baik turun bawah sekali, takut ada rezeki boleh tubik, boleh tubik, selamat. Jadi fikiran kita dengan fikiran dia tak sama. Tengok arak naik atas semua, kita kata kita nak turun bawah, bertembung. Jadi alhamdulillah tak utuh bangunan tu. Jadi tu hamba alami sendiri. Orang panggil tu pun sikit je tu, tidak sampai 6.8 tak, sikit je skala Richter tu, goncangan dia sikit je. Dia panggil zilzal, goncangan. Ni tuan-tuan semua suasana yang menggemparkan hari yang manusia pada ketika itu. Manusia akan rasa cemas. Al-Qari'ah, iaitu hari yang menggemparkan. Mal-Qari'ah, apa itu hari yang menggemparkan itu? Wa ma adraka mal qari'ah, Allah SWT tanya, wa ma, dan apa jalannya, adraka, yang engkau dapat mengetahui kedahsyatan bagaimana al-qari'ah itu, wahai Muhammad. Nak tahu macam mana, bagaimana kamu tahu kedahsyatan hari kiamat itu? Maka Allah SWT menceritakan dalam ayat yang keempat ini, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth, keadaan manusia. Yauma yakunun nas, pada hari tersebut. Yakunun nas adalah manusia yang berbaki. Manusia yang berbaki. Kenapa cakap manusia yang berbaki? Adakah manusia lain yang tidak berbaki? Yang manusia yang berbaki ini yang sempat melihat suasana kiamat. Ada lagi manusia yang tidak berbaki, maksudnya manusia yang dimatikan awal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang berbaki dan siapa yang tidak berbaki? Kalau kita lihat kepada hadis yang diceritakan daripada Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yab'atsu rihan minal yaman. Pada ni suasana ni nak langit nak utuh ni, tapi dia tak utuh lagi, tak berlaku lagi ni suasana ni. Sebelum daripada kiamat ni berlaku, innallaha yab'atsu rihan minal yaman, Allah SWT mengutuskan angin daripada Yaman, daripada negara Yaman.
Al-yanu minal harir. Nabi kata Allah SWT mengutuskan angin ini, angin yang amat-amat lembut berbanding dengan sutera. Angin ini lembut lagi. Angin ni, angin sepoi-sepoi lembut. Angin ni bukan angin ribut supaya kemari. Mari kau, mari dulu. Nah, ribut kita tengok bocor habis. Nah, bocor. Kita tengok kemah terbang. Tu bukan angin lembut. Ni angin lembut ni. Angin lembut berasa relax je angin tu. Bukan angin bau mari terbang motor terbang orang tak. Nah, kita tengok di Jepun tu. Terbang orang tu terbang. Nah, pegai tu tak lekat duduk atas seming. Bau dia tiai tak lekat. Bau dengan orang-orang, dengan kereta, dengan motosikal. Itu dia panggil angin keras. Tu ribut dia panggil. Tetapi Allah SWT mengutuskan angin bermula daripada negara Yaman. Al-yanu minal harir, yang lebih lembut daripada al-harir, iaitu daripada sutera. Fala tad'u ahadan fi qalbihi mithqalu habbatin min iman illa qabadathu. Nabi SAW sebut apa dia? Nabi kata ia tidak melalui seorang yang beriman, walaupun imannya hanya ada sebesar biji sawi, kecuali ia akan mematikannya. Maksudnya bila angin ni mari, angin ni mari, dia akan langgar, dia akan lalui orang yang beriman. Bila orang beriman disentuh oleh angin ini, maka Allah SWT akan mematikan mereka. Walaupun iman dia ni sebesar biji sawi ada dalam hati dia. Dia beriman kepada Allah Ta'ala. Besar mana iman dia? Besar biji sawi. Kita pun tak erti nak terjemah dah. Besar mana biji sawi iman dia ni, bagaimana iman dia. Walaupun besar zarah iman dia kepada Allah, maka Allah SWT menghantarkan angin ini daripada Yaman. Bermula daripada Yaman ni, angin ni akan bertiup seluruh dunia. Seluruh dunia, atas dunia ni, seluas-luas dunia ni, dia akan melalui. Mana yang beriman, dia akan melalui dan akan mematikan. Oh, mati. Kena angin ni sepoi-sepoi. Sepoi-sepoi lembut angin ni. Bila kena orang beriman, mati. Mati habis orang beriman. Hok mana beriman, mati. Jadi hok tidak berimannya, فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا فيتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون فيقولون فما تأمرون فيأمرهم بعبادة الأوثان. Maka yang tinggal, yang berbaki, ini yang bersebut tadi, yang berbaki. Yang tidak berbaki mati habis dah. Siapa yang tidak berbaki? Orang yang beriman. Mati habis. Mereka tidak melihat suasana langit ni runtuh. Orang beriman ni Allah SWT tak bagi tengok suasana kiamat. Ini nak ceritanya kasih Allah kepada orang yang Allah Ta'ala kasihi. Kasih Allah Ta'ala kepada orang yang beriman kepada Allah. Allah matikan awal sedikit daripada mereka yang melihat langit runtuh ni. Allahu Akbar. Sayangnya Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Maka yang tinggal lagi hanyalah orang yang jahat, orang yang tidak beriman kepada Allah SWT. Cepat seperti burung yang terbang untuk mengerjakan maksiat. Oh, kalau buat maksiat derah benar buat ni. Berahi benar. Dan jahat seperti binatang pada akhlak mereka. Serupa dengan binatang. Akhlak serupa dengan binatang sebab tidak ada iman kepada Allah SWT. Mereka tidak kenal apa itu kebaikan dan tidak tahu apa itu kemungkaran. Tak kenal baik, tak kenal mungkar, tak kenal maksiat, tak kenal. Lalu syaitan datang menggoda mereka sambil berkata, syaitan mari duk goda hok yang berbaki ni, kamu tidak mahukah ikut aku? Adakah kamu tak nak ikut aku? Mereka menjawab, apa yang hendak kamu suruh? Kamu nak suruh aku ni buat apa? Lalu syaitan menyuruh mereka menyembah berhala. Tu dia. Dan ketika itu sudah tidak ada sebutan nama Allah atas muka dunia pada masa itu. Pada masa
Kiamat nak terjadi dah, hampir dah ni. Tak ada nama Allah manusia sebut atas muka dunia. Tak ada. Sebab tak ada Islam, tak ada beriman. Maka siapa nak sebut? Yang sebut nama Allah ni, yang beriman kepada Allah SWT. Walaupun pada hari ni ramai duk nak nama Allah. Ramai duk nak nama Allah. Duk berebut nama. Dia kata dia nak nama Allah juga. Dia tidak Islam. Ini tidak diiktiraf oleh Allah Ta'ala. Tidak diiktiraf. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari Islam selain mencari agama selain pada Islam sebagai agama yang ia anuti atas muka dunia, maka Allah Ta'ala tidak akan terima dia, dan dia akan berada di negeri akhirat dalam keadaan orang yang rugi. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan ianya ketika berada negeri akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Maka diceritakan daripada Anas bin Malik ni, apa nak cerita dulu. Panggil cerita perihal kiamat ni sebab kita berada dalam cerita ni. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu sa'atta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Ini hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda daripada Anas bin Malik, apa makna tidak akan terjadi kiamat sehingga tidak dikatakan Allah Allah di atas muka dunia ni. Tak ada orang sebut nama Allah. Allah 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 tak ada. Dalam hadis lain pula, manusia ni dahsyat. Suasana manusia ketika itu tidak kenal Allah, tidak kenal baik, tidak kenal buruk. La taqumu as-sa'a hatta yatasafadu fi at-tariqi tasafad al-hamir. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut apa? Tidak terjadi kiamat itu sehingga orang bersetubuh, yakni berzina seperti bersetubuhnya keldai di tengah jalan. Tengah-tengah jalan begitu ya. Serupa dengan keldai, dengan kambing, dengan lembu. Serupa tu. Duduk tengah jalan tak ada malu sikit pun. Sebab apa? Sebab mereka tidak sembah Allah SWT, tidak kenal maksiat, tidak kenal kebaikan, tidak kenal pahala, tidak kenal dosa. Jadi itulah keadaan yang mana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam cerita suasana hari kiamat. Maka tuan-tuan semua, pada ketika itu kita masuk ayat yang keempat, manusia yang berbaki. Maknanya manusia yang berbaki, yang tinggal lagi hak tak mati. Hak mati dah tu maknanya yang beriman habis dah mati. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Hari itu adalah hari kiamat. Hari manusia menjadi seperti kekatu yang terbang berkeliaran. Manusia pening, bengong, nak lari tak boleh, kau ni tak boleh, kau ni tak boleh. Kenapa? Kerana langit runtuh. Kita lihat, alhamdulillah, dalam surah Al-Waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mubatha Langit, semua makhluk-makhluk ni bila accident, bila terhantuk belaga sama-sama sendiri, langit dengan buminya, dengan bukitnya, dengan semuanya, maka bila mereka ni orang panggil digoncangkan ni, jadi fakanat haba'an mubatha, seperti debu yang berterbangan. Jadi macam debu habis semua. Itulah kedahsyatan suasana kiamat ni. Maka bila mana manusia ini melihat suasana langit ni runtuh, bukit melayar, jangan duk kata pokok kayu kaya, jangan duk kata orang, bukit tu melayar. Bukit melayar tuan-tuan semua. Bukit ni dia sebagai, Allah Ta'ala jadikan bukit gunung kanan ni sebagai paku pasok kepada bumi. Bila dah paku cabut, pasok cabut, runtuh
Rumah yang cabut pasak dulu tak guna paku. Dulu tak guna paku, guna pasak. Bila paku tu cabut, nak buat macam mana? Kalau kita naik kereta cabut skru. Tak cabut skru tak ada apa dah tuan-tuan semua. Waktu kita tengok tayar bergolek ni, golek tayar. Sebab apa ni skru cabut tu dia. Membahayakan. Jadi keadaan dunia ini dia jadi rosak punah habis sebab paku dia tu cabut. Sebab itulah bumi tu bergoncang. Di akhir zaman ni banyak orang panggil suasana zilzal ini. Baru ni kita digembar-gemburkan dengan kemungkinan besar Malaysia pun akan terlibat sama dengan berlaku dengan zilzal ni. Skala Richter ni, goncangan ni mungkin terkesan kepada Malaysia. Kita tengok biasanya tak siapa Malaysia ni, cuma berasa je orang panggil kesan-kesan dia, tidak kata kocok dok. Tetapi kita tengok di negara luar termasuk Indonesia, kita tengok runtuh bangunan. Tidak mustahil kita juga akan lalui. Di Jepun dah kalih dah, runtuh bangunan ni kalih dah, sehingga mereka ni pandai dah buat amaran siren, bunyi siren, amaran tsunami. Apa lagi bangunan mereka buat tak supaya kita buat. Kalau berlaku gegaran ni, kalau berlaku tu setara mana 7 skala Richter tu, boleh bertahan bangunan. Dia buat lagu mana? Kita tak ada dah. Dia besi dekat bos semen dekat beres. Mereka ni buat persediaan. Makna kalau berlaku kocok goyang bangunan tu tak runtuh. Itu cara mereka ni duk fikir bagaimana nak selamat daripada gegaran ni. Tetapi bila berlaku hari kiamat, tak ada seorang pun selamat. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Ayat yang kelima, Allah Ta'ala sebut macam mana? Dan gunung ganang, wa takunul jibal, dan adalah gunung-gunung itu. Al-jibal ni makna gunung. Satu ke dua ke? Tak, semua. Al-jibal ni termasuk gunung ke baik, bukit ke baik, semua. Wa takunul jibal kal'ihnil manfush, seperti bulu yang berterbangan. Bulu, bila dia jatuh tu, dia tak jatuh bau macam batu dah. Dia musing bulu tu. Tengok bulu ayam ke, bulu ayam hok duduk perut dia tu, bila dia mengerai tu, hok duduk lekat-lekat di sarang dia tu, mari angin tiup, kita tengok bulu tu lagu mana. Kita tengok bulu kapah. Hok mana ada pokok kapah, apa rasa seberai Taman Restu sebelah sana tu, dekat tu siapa tu, Taman Mulung ke apa tu, ada pokok kapah. Tangan dia buah molek dekat, kita tengok putih kapah terbang. Maknanya Allah Ta'ala sebut wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Suasana bilanya berlaku kiamat itu, gunung ganang itu jadi macam bulu yang berterbang. Ni orang belayar. Itu suasana Allah Ta'ala sebut tak banyak dalam ayat ni. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Dua suasana keadaan yang Allah Ta'ala sebut dalam dua ayat ni, dalam surah ni. Tetapi dalam surah-surah lain banyak Allah Ta'ala sebut. Di antaranya bumi mengeluarkan isi kandungan yang ada dalam perut, termasuklah mayat-mayat. Mayat-mayat orang mati ni melabung keluar. Mah, perak, tembaga habis keluar, digoncangkan oleh bumi. Pada masa tu manusia tak telia dah. Tengok mah tak telia dah. Nak telia apa, tak pakai guna dah. Tak ada nak guna mah dah. Tak ada nak guna perak dah. Kalau duit terbayar pun pada masa tu, tak ada nak pakai duit dah. Sebab manusia ni semua nak mati. Jadi tuan-tuan semua,
Allah Ta'ala paparkan dalam ayat yang kelima, wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Dan Allah peringatkan dalam ayat yang keenam, supaya kita orang panggil buat pedoman untuk kita, buat pandang pedoman dari pegangan untuk kita. Ayat yang keenam, fa amma man thaqulat mawazinuh. Setelah berlaku demikian, maknanya berlakulah hari kiamat ni, maka manusia akan diberikan tempatnya menurut amal masing-masing. Adapun orang yang berat timbangan amal baiknya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka ia berada dalam kehidupan yang senang linang. Siapa dia yang buat amal-amal baik, amal soleh ni, bila ditimbangnya, kita di akhirat ni Allah Ta'ala akan bawa timbangan, dia panggil mizan. Mizan ni maknanya timbangan amalan. Timbangan amalan ni, siapa yang berat amalan soleh dia berada fi 'ishatir radiyah. Allahu Akbar. Sebab itulah tuan-tuan semua, kita ni kena banyak buat amal soleh, kena banyak. Jadi hamba rasa puak-puak kita ni alhamdulillah banyak dah duk buat ni. Bukan kata nak puji siapa ke kita ni jadi selesa dak. Nak cumanya nak royak hak baras ngoti, hak sungguhnya. Kalau tuan-tuan cuba fikir, kita duk sari-sari, kita ejah ke mana pun tak sih maksiat, tak sih buat maksiat. Kita berjanji dengan Allah Ta'ala, tak sih buat ya Allah maksiat. Dan nak buat amal soleh, tuan-tuan fikir, kalau dah kita sebelum subuh kita bangun dah, boleh 2 rakaat baca Quran, boleh sepipi, selawat dan sebagainya contoh. Kalau jenis nak baca kitab, hok nak telaah kitab, hok nak rojok kitab, tok gua hamba dulu di pondok dulu. Dia kata, puak-puak entah ni, hok duk tidur depan anak dalam kelas ni. Entah tahu dok anak semalam tak tidur. Tok guru di pondok dulu. Entah tahu dok anak tak tidur semalam. Anak hari ni nak masuk beberapa kelas ni. Ni kelas entah tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun. Anak nak masuk siapa tahun ni. Hari ni beberapa jam ni. Walaupun berapa jam, kelas ni 1 jam, kelas ni 1 jam, kelas ni tafsir, kelas ni hadis, kelas ni mantik, kelas ni usul fiqh. Kelas ni anak tak tidur semalam. Duduk murajaah. Duduk baca. Anak nak tidur bila? Lepas pada zuhur ni baru anak boleh tidur. Lepas tu malam anak tak tidur, duduk rojok kitab ni. Nak mengajar buat entah ni. Tiba-tiba masuk dalam kelas, entah tidur. Marah Pak Ustaz marah. Ngepek lagu tu lah, ngepek. Belah-belah tu pemuka dalam kelas ramah kan. Buat meja bulat ni. Hok soh depan ni tak apa lagi lah, muka depan Ustaz. Soh 2 tak apa lagi, nampak pala-pala ni. Hok soh belakang ni krong. Bahasa dia dah lah kan. Ada sahabat hamba masa mengaji di Pakistan dulu. Dia tok guru Pakistan. Dia kata mu ni, dia gitu dah. Dia kata mu ni berat sungguh mu ni. Tidur aku masuk nampak nak tidur sama. Esok bawa batah. Tok guru ya bawa batah. Tok guru royak gitu, dia kata sedang molek. Esok bawa batah sungguh. Tok guru terkejut. Kata bengong sungguh mu ni. Bawa batah tok guru seluruh ya dah. Berseluruh. Tapi dah tok guru royak betul sungguh. Tak salah dah dia. Dia bawa batah sungguh, tidur. Semula-semula tok guru kata tak boleh gurau budak ni. Tak boleh main gurau budak ni, betul sungguh. Adalah ni. Nak ceritanya yalah, dalam keadaan orang panggil tengah-tengah malam, nak ceritanya kita bangun. Kita bangun baca Quran. Start daripada malam lagi. Kita duk perhati. Orang panggil, kalau kita buat satu-satu program, habis program kita panggil postmortem. Kalau orang hok aksiden dan sebagainya mati,
Lepas tu sebelum daripada nak ke bumi dia tu, hospital kata kita pergi dulu, kita nak postmortem. Kita nak bedah siasat dulu, nak tengok. Maka kita pun bedah siasat amalan sehari kita. Kita tengok daripada start daripada malas sebelum subuh. Kita perhati tengok siapa ke Zuhur ni, amalan kita buat. Siapa ke Zuhur ni, siapa ke petang, siapa ke Maghrib, siapa ke kita nak tidur. Dan pastikan kita tidur tadi, sehabis baik kita tidur, biar tidur dalam keadaan ambil air sembahyang. Sebab bila kita tidur dalam keadaan berwudu, Allah SWT akan hantar seorang malaikat. Bila kita tidur dalam keadaan berwudu, malaikat ni akan mari sebelah lembek kita, sebelah batas kita, dia duduk tunggu kita. Dia duduk tunggu kita, dia duduk doa pada Allah SWT. Allahumma ufir lahu, Allahumma ufir, ya Allah ampun, Allahumma ufir li abdika, ya Allah ampun bagi hamba kamu ini, fa innahu bata tahiran, kerana dia tidur dalam keadaan ada wuduk, ya Allah. Dia tidur dalam keadaan ada sembahyang. Lepas tu kalau orang ada bini, bagaimana kira? Naik atas katil gas setengah bini. Ambil sembahyang pula. Tak. Dia kira hak mula-mula tu. Lepas tu nak keruh pergi nak tidur bagaimana, nak menyenggi, nak melepak jatuh bawah katil, tak kira dah tu. Nak hak mula-mula tu. Bila kita ambil sembahyang sebelum daripada kita nak tidur, ambil sembahyang dulu. Lepas tu kita dah tidur batas dah sembahyang. Tetapi malaikat ini akan tunggu kita sehinggalah kita bangun pula. Kita sehingga pagi esok dia nak minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah ampun dosa si fulan ini, ya Allah hamba kamu ini, fa innahu bata tahiran, kerana dia tidur dalam keadaan berwuduk, ya Allah. Jadi kita pun cuba postmortem diri kita sendiri ni, amalan-amalan kita ni, siapa kau pastikan kita bangun pula tu biar penuh dengan ibadah pada Allah SWT. Ni dia panggil dalam keadaan beringat. Ditambah lagi dengan kita sentiasa istighfar, dengan istighfar sayyidul istighfar, penghulu istighfar yang sudah dalam sebut. Kita kena baca semua, pagi sekali paling kurang dan malam sekali paling kurang. Baik, itu ceritanya Allah Ta'ala sebut fahuwa fi 'isyatir radiyah ni, dalam keadaan senang lenang akhirat ni. Sebab apa? Fa amma man thaqulat mawazinuh, yang mana berat amalan soleh dia bila ditimbang. Adapun yang ringan amalan soleh dia lagu mana pula? Dalam ayat yang ke-8, wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Dan adapun wa amma, dan adapun man mereka khaffat ringanlah mawazinuh timbangan amalan solehnya. Bila timbang amalan soleh tengok tak ada, inginnya masya-Allah, naudzubillah min dzalik. Sebab tu tuan-tuan semua, kita duduk atas muka dunia ni, kita buat habis baik. Sebagaimana kita ni bila kita angkat takbir Allahu Akbar ni, kita surrender. Kita angkat dua-dua belah tangan kita ni, kita surrender pada Allah Ta'ala. Ya Allah, surrender ya Allah. Maknanya kita nak buat taat pada Allah Ta'ala sehabis baik. Disebut dalam apa sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. Wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. Aku janji ya Allah, aku nak buat amal, nak buat taat ni habis kudrat yang aku boleh. Tu dalam sayyidul istighfar tu ada sebut tu. Dia janji dengan Allah nak buat taat, nak buat ibadah pada Allah Ta'ala sehabis kudrat yang dia mampu. Tu dia. Jadi tuan-tuan semua, insya-Allah kita pastikan kita dan juga kita ajak isteri kita yang kita kasihi, suami kita yang kita kasihi, anak-anak kita yang kita kasihi, sentiasalah kita pakai buat amal soleh sehabis baik. Dan bukan setakat kita nak ajak anak-anak isteri kita sahaja, bahkan masyarakat kita, manusia sejagatnya, biar pakat-pakat buat amal soleh. Hamba ingat dulu ketika tahun 1997 sebelum hamba pergi ke Mesir, masa tu hamba
belajar di pondok moden. Ambo nak pergi ke Mesir. Sebelum pergi ke Mesir, ambo sempat jadi guru dia panggil guru sementara di sekolah Ma'had Muhammadi Perempuan Kota Baru di Jalan Merbau ni. Masa tu ambo mengajar tingkat peralihan, ambo mengajar tingkat T1, ambo mengajar tingkat T2. Setakat tingkat T2 masa tu. Tapi walaupun tingkat T2 pun kitabnya kitab tinggi-tinggi lah. Kitab di antara Fathul Qarib, kita orang mengaji pondok Sukata Mesir. Jadi dah ada satu kelas hamba masuk ni. Ni hamba nak cerita sikit dah. Ada satu kelas hamba masuk 1997. Ada satu kelas ni kalau tak silap hamba peralihan 1. Peralihan hok depan sekali tak silap hamba. Bila hamba masuk kelas ni, ada seorang budak ni. Seorang budak pelajar ni, dia duduk depan sekali. Kalau dia tengok kalau dia tengok YouTube ni, dia tahu dah dia je. Bila hamba masuk kelas ni, hamba tengok dia ni duduk tidur, duduk tunggu tidur semua. Kena gerak semua, saya je gerak. Ni ustaz mari. Bukan hamba je, cikgu lain proyek gitu juga. Memang masuk kelas ni budak ni tidur. Masuk kelas ni budak ni banyak tidur lah, banyak tidur. Lepas tu gerak bangun tak apa, cuma dia terlelap gitu. Hamba pun tanya, enti ni bapa anda masuk kelas enti ni, enti tidur semua? Hamba tanya dia sama sore, bapa enti ni tidur semua? Kata ustaz, anda minta maaf, cuba enti cerita kepada anak, kenapa enti tidur? Oh ustaz, ayah nak cerita kepada ustaz pun tak teramuk. Kata tak apa, cerita ustaz nak tahu apa masalah. Kata ustaz, ayah Hana geruk anak-anak dia semua kena bangun malam. Anak-anak ni kena bangun malam, bertahajud sekali dengan ayah. Oh, ayah geruk semua cak-cak malam ustaz. Ayah suruh bertahajud. Jadi kita balai lagi, siang mengaji lagi, malam tahajud. Potong lagu tu semua adik-beradik, semua mak ayah semua bangun, kena bangun malam, kena bangun tiap malam, kena bangun. Dia suruh anak-anak bangun. Kalau tak bangun marah, kalau tak bangun marah pada anak. Dia suruh anak dia ni bangun malam. Katung lagu tu patutlah lama dah ustaz ni. Tak apalah kalau gitu. Tua-tua tahu anak siapa dia? Anak arwah Tok Guru ni Abdul Aziz Nikmat. Tok Guru Haji Aziz. Tok Guru ni Aziz. Anak Tok Guru ni, dia wajib ke Tok Guru, wajib ke anak-anak ni bangun semaya malam. Tu kita nak gerak anak tidur tak tergamuk. Nak gerak bini tidur tak tergamuk. Nak gerak tok lelaki tidur tak tergamuk. Tu nak ayat beza kita. Jadi kalau kita boleh gerakkan anak-anak kita, isteri kita bangun semaya malam ni, alhamdulillah. Maka betul sungguhlah Allah Ta'ala beri pesanan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita belajar dah kemarin, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada dihumban masuk dalam neraka. Begitu dia jaga anak-anak, jaga isteri. Kalau kita ada isteri, kita pastikan isteri kita, anak-anak kita, supaya mereka ini jangan dedahkan aurat. Jaga isteri, jaga isteri. Kadang-kadang minta maaf dah kalau hamba sebut, kadang-kadang kita ni sebut saya isteri, tetapi dalam masa yang sama kita biarkan isteri kita duduk dalam maksiat. Bagaimana kita tak heran kepada aurat-aurat anak-anak pun kita tak heran. Sial lah. Bukan kita sahaja nak masuk syurga anak-anak kita. Kita kata kita sayang anak, sayangkan anak, tangan-tangankan. Kita tangankan maksudnya kita kecil kita tangan-tangankan, besar nak tangan-tangankan. Lagu mana lagi? Nasihat kepada anak-anak. Itu saya kepada anak. Jangan tak pakai stocking ni. Pakai stocking, beli stocking.
Stokin RM5 tu atas semua. Tetapi dengan RM5 ni boleh menyelamatkan orang melihat aurat anak kita. Mana kaki? Lepas tu beli stongan. Tahu stongan? Stongan ni hok duduk tangan ni. Beli stongan. Stongan berapa pula? RM5 pula. RM10. Selamat. Pastikan anak-anak kita jangan pakai lengan pendek. Hok puan. Hok datang lah gilah. Hok puan. Pastikan. Bila kita sayang kasih pada anak-anak, kita pastikan anak-anak kita ni supaya mereka selamat dunia dan akhirat. Barulah kita kata kita I love you, you love me, I love you. Ayat kepada bini ni I love you, I love you. Bini buka aurat tak cara. Tu silap tu. I love you ni dia kena I love you sungguh sampai ke syurga. Orang lain ni panggil apa dia? Til jannah. Til jannah ni. Til jannah tu sampai ke syurga tu. Mata dia tulis dalam status, saya sayang kamu til jannah, I love you til jannah. Til tu mana antil jannah sehingga syurga. Itulah harapan kita insya-Allah tuan-tuan semua, supaya kita selamat. Baik, kita tengok ayat yang ke fa ummuhu hawiyah. Maka siapa yang mana manusia yang ringan timbangan amalan dia yang soleh, maka di mana tempatnya? Ni bukan kita reka, bukan nabi reka. Allah Taala sendiri sebut fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya ialah hawiyah. Orang yang mana ni? Bukan wa amma man saqulat, tetapi khaffat. Bukan saqulat, bukan berat amalan soleh dia. Hak ni hak ringan ni. Hak ringan amalan soleh dia, maka tempatnya fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya ialah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia hawiyah. Muhammad, kamu tahu tak apa itu hawiyah? Narun hamiyah, iaitu hawiyah ini ialah api yang panas membakar. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi tuan-tuan semua, yang pertama jangan letak nama anak hawiyah. Jangan letak nama anak hawiyah. Jangan letak nama anak hamiyah. Tu api belaka tu. Hawiyah ni fa ummuhu hawiyah, iaitu hawiyah ni mana apa? Narun hamiyah, api yang menyala-nyala, maknanya neraka. Jadi tuan-tuan semua, insya-Allah kita cuba sedaya upaya kita duduk atas muka dunia ini, insya-Allah kita buat habis baik, insya-Allah. Jadi tuan-tuan semua, itulah lebih kurangnya, walaupun tidak kita belajar detail sangat, kita tidak buka tafsir yang besar-besar, tetapi memadailah untuk pagi ini kita mentadabbur makna di dalam surah Al-Qari'ah, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Mudah-mudahan hati kita ni jinak dan sentiasa kita mendekati Allah SWT, dan sentiasa kita istighfar minta ampun kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT selamat kita bukan setakat dunia, bahkan negeri akhirat, dan bukan setakat selamat hanya kita, bahkan ahli keluarga kita dan ahli jemaah kita, masyarakat kita semua, insya-Allah. Dan pada pagi esok kita akan mempelajari surah yang seterusnya, iaitu surah Al-Adiyat. Cerita kuda yang tangkas larinya boleh bawa perang. Kita tengok kuda, bagaimana Allah Ta'ala jadikan kuda tu, kejadian kuda tu, kehebatan kuda. Dan kita lihat juga bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak menggalakkan bila mana berlaku peperangan itu, kita mesti masuk saf dalam peperangan. Bila berlaku peperangan fi sabilillah, maka kita tidak boleh lepas, mesti masuk. Kecuali orang tua, kecuali perempuan. Hak laki, hak muda, hak tidak uzur tak boleh lari. Orang tua terkecuali, orang uzur terkecuali, perempuan terkecuali.
Kalau hok laki, hok gagah-gagah ni, kalau lari masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi itu atas semua bahasa sekolah dulu untuk pagi ni. Mudah-mudahan kita bila kita belajar tadabbur tafsir ni, biarlah bila kita baca Quran kita memahami. Bagaimana kita nak ingat hok belajar dah ni? Kena murajaah, kena ulang kaji balik insya-Allah. Jadi yang bahasa sekolah dulu, dan kita tangguh perjumpaan kita, kuliah kita pada pagi ni dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.